تمام كل سول ومأمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا وذوي الحقوق علينا على نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين وعلى هذه النية وعلى كل نية صالحة شيء لله تعالى لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa mardatihi subhanahu wa ta'ala amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah Taala panjangkan umur kita semua dalam ketaatan. Kita dapat lagi buat amal ibadat, terus taat, dan juga kita hindarkan diri kita daripada buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ni kita sambung balik perbicaraan dalam kitab kita setelah mana kita tangguh seminggu dua ni. Kita masuk pada perbahasan minggu ni nak cerita tentang tanda wajib puasa Ramadan yang kelima. Dulunya kita dah cerita ada 4 tanda lagu manakah seseorang itu diwajibkan puasa bulan Ramadan. Bila ada yang salah satu daripada 5 perkara ni, maka wajiblah dia puasa. Tanda yang paling utama, yang paling yakin, paling sempurna ialah dengan cara kita tengok bulan Syaban, kita kira cukup 30 hari, 30 malam, maka esok tu masuklah bulan Ramadan. Kemudian ada orang dia tengok anak bulan, dan ada orang tu dia tengok anak bulan, tapi dia dengar ada orang cerita tengok anak bulan. Dan ada yang keempatnya, dia dengar khabar orang cerita, lepas tu dia percaya, ada ketikanya dia tak percaya. Kemudian adalah beberapa situasi yang menyebabkan berlakunya peristiwa yang telah kita nyatakan pada kelas yang lampau. Pada hari ini yang kelima, dia kata sini, kata musannif rahimahullahu ta'ala, wa khamisuha bizanni dukhuli ramadana birijtihadi fi man isyabaha alaihi dhalika. Kata pengarang kitab, dan dengan sebab zon, yakni sangkaan dia sangka masuk Ramadan dengan cara ijtihad. Bagi siapa cara ni? Bagi mereka yang kesamaran ke atasnya, atas mereka. Oleh demikian, yakni masuknya bulan Ramadan. Boleh jadi dia tidak ada 4 tanda cara yang telah kita nyatakan pada kelas yang lampau. Maka cara yang kelimanya, dia ragu-ragu, dia kesamaran. Boleh jadi masuk ataupun tidak lagi bulan Ramadan. Lagu mana tu boleh timbul keraguan atas diri dia. Boleh jadi kategori yang masuk dalam kategori yang kelima ini ialah orang yang kena tawan di dalam penjara. Misalnya, orang yang kena igak, dia duduk dalam penjara, dia duduk dalam tempat yang mana tidaklah dia ni dapat pengkhabaran luar. Boleh jadi dulu dia masuk dalam penjara, orang tak cara ke dia dalam penjara tadi, dia tak dapat nak tengok langit ataupun dia tak dapat nak tengok cahaya luar daripada tempat yang dia duduk di dalam penjara tadi.
Kemudian dia pula tak ada berita yang mana dia boleh dengar. Boleh jadi tak ada surat khabar orang video, radio pun tak ada. Orang yang kena tahan, orang yang kena tahu duduk dalam jarak, dia akan timbul keraguan ke atas diri dia. Dia tak tahu siang malam kadang-kadang. Kadang-kadang dia boleh tahu. Kalau kita tengok cerita kan, dia kira hari-hari dalam kehidupan dia dalam jarak. Dia tanda sehari. Kemudian dia tengok ada cahaya bulan lalu. Lepas tu dia tanda pula semalam. Duduk lama dalam jarak, dia jadi tak tahu dah bulan ke berapa dah dia duduk dalam penjara. Sebab tak ada kalender, tak ada jam, tak ada orang cerita dia ni duduk berapa lama dah duduk dalam penjara. Duduk dalam penjara lah ni untung, makan free, boleh rehat pula, boleh masuk gym pula. Untung orang duduk penjara zaman lah ni. Tak serupa orang-orang zaman dulu duduk dalam penjara, seksa duduk dalam penjara. Tak serupa dengan zaman lah ni. Dia jaganya orang-orang yang buat masalah ni dalam penjara. Tapi kalau zaman dulu dia duduk dalam penjara, dia tak khabar, tak tahu lah ni duduk bulan berapa dah, berapa likur dah. Orang zaman dulu kata berapa likur dah, tak tahu apa. Jadi orang gini, bila sampai masanya, wajib dia ijtihad. Dia kena berusaha untuk mengenal pasti adakah telah masuk ataupun tidak bulan Ramadan. Bagi orang gini, maka dia kena ada satu sangkaan yang kuat dalam hati dia, bilakah masuknya bulan Ramadan. Boleh jadi dia duk kira tadi, dia tengok nampak anak bulan, maka dia sangkakan atas sangkaan yang kuat bahawa telah masuk bulan Ramadan. Dia duk kira-kira, duk basi-basi, berapa bulan dah duduk sini, rasanya masuk dah bulan Ramadan. Dia ijtihad, dia tengok anak bulan gitu, maka ketika tu dia pun berijtihad, maka ketika tu wajiblah dia berpuasa. Baik, bila dah dia puasa, YOLO kau masuk bulan Ramadan. Sebab tak ada cara nak pastikan betul ataupun tidak. Jadi tengok, kalaulah betul dia ni ijtihad dia tu kena pada waktu yang betul, maka ketika itu YOLO lah, dia laksanakan rukun Islam yang keempat tadi pada masa dia. Tetapi sekiranya ijtihad dia sungguh-sungguh nak tahu tadi itu salah, tengok-tengok salah, tak betul dengan realiti waqi'i semasa yang benar, maka ketika itu tengok, kalaulah kata dia ijtihad tadi itu, tengok-tengok lepas dah bulan Ramadan, sepatutnya bulan lepas. Lon ni kira raya lah, tapi dia duk kira-kira, lon ni baru sera-sera masuk bulan Ramadan. Maka ketika itu puasa yang dia duk buat tadi itu dikira qada bagi bulan yang lampau. Sebab dia tak tahulah ni betul ke tidak. Cuma realitinya dia telah lampau dah puasa yang wajib dia laksanakan. Jadi lon ni waktu dia duk puasa tu dikira qada bagi puasa yang dia tak ada puasa gua ni. Hak tu kalau kata terlepas. Kalau kata tak ada lagi, tengok-tengok dia duk kira-kira, segini lah bulan Ramadan, rupa-rupanya baru bulan Rejab misalnya. Jadi puasa yang dia duk buat dalam jaga tadi dikira sebagai puasa sunat. Sebab tak siapa lagi waktu dia. Cuma hak ni secara waqi'i, realiti, dia sendiri pun tak tahu. Jadi boleh jadi dia tahu bila mana dia keluar daripada bulan, dia keluar daripada tempat yang dia ditahu tadi, yang dia kena jaga tadi, baru dia khabar, rupa-rupanya tak masuk lagi bulan Ramadan. Jadi puasa yang dia duk puasa dalam jaga tadi dikira puasa sunat, dia kena puasa pula bila mana masuk bulan Ramadan, ketika mana dia duk di luar tadi. Gitulah caranya bagi orang yang tak ada cara ataupun dia ni ragu-ragu kesamaran bilakah masuknya bulan Ramadan. Cuma bagi orang yang ragu-ragu ni, dia ada was-was ataupun dia ada papah, esok ni masuk ke dok bulan Ramadan, dia kena ijtihad, wajib ijtihad. Sekiranya dia tak ijtihad tapi dia puasa juga, dia tak cara pun tentang dia nak cari cara-cara untuk nak tahu waktu masuk bulan puasa, tapi dia puasa saja-saja, sera-sera gitu saja, ketika itu tidak sah puasa dia, sebab dia puasa dalam keadaan dia tidak yakin.
Dia tak tahu pun bulan Ramadan tu masuk ataupun tidak. Maka ketika tu tak sah puasa dia. Maka habislah 5 perkara yang dinyatakan oleh tuan kitab kita. 5 benda ni lah yang menyebabkan wajib kita puasa bulan Ramadan, menentukan bahawa masuk dah bulan puasa. Dalam kitab yang lain, antaranya kitab Nailur Raja, syarah bagi kitab kita ni, dia tambah satu lagi tanda menandakan masuknya bulan Ramadan, iaitu bila mana dia tengok tanda-tanda yang telah ditetapkan oleh masyarakat ketika itu sebagai awal bulan Ramadan. Contoh lagu mana? Biasanya di negara Arab, bila masuk bulan Ramadan, dia akan gantung lapu-lapu di luar rumah. Duk bulan-bulan biasa dia tak gantung, orang panggil lapu sepuluh lapu minyak tanah luar, dia tak gantung. Dia gantung bila? Setahun sekali ya, iaitu bila masuk bulan Ramadan. Sebab apa dia gantung lapu gitu tu di luar? Kerana nak menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Supaya cerah, supaya boleh buat ibadat pada malam-malam Ramadan. Bulan-bulan lain, malam dia tidur sepuskala. Tapi bila masuk bulan Ramadan, dia nak berjaga. Jadi cara dia nak suka, dia nak menggembirakan hati dia, dia nak mengimarah ke bulan Ramadan, dialah dengan dia letak lapu-lapu di luar rumah. Orang panggil dalam bahasa Arab pun tak ingat. Adalah lampu dia. Dia letak luar tu. Jadi kita ni kadang-kadang tak teringat juga bulan puasa ke bulan gapo. Nah, kalau orang jenis tak puasa tak puasa sunat ke, dia tak tahu bulan gapo, tak tahu dah. Dia ingat bulan orang putih ya semata. Jadi bila kita tengok ada lampu gitu, baru khabar bulan puasa. Jadi bila kita tengok lampu gitu, barulah kita tahu, rupa-rupanya masuk dah bulan Ramadan, esok kena puasa lah. Ada di tempat-tempat tertentu, dia birthday. Seperti tempat kita pun, malam nak puasa tu kan, bila kata nampak anak bulan, orang pakat birthday. Dulu kat askar tu birthday meriah, berapa dah menunjukkan masuknya bulan Ramadan. Kalau di Mekah, bila mana nampaknya anak bulan, maka di bukit-bukit di kota Mekah orang dia, askar dia nyalakan meriam bedil menunjukkan bahawa masuknya bulan Ramadan. Jadi kita waduk pelusuk kapung, waktu aja tengok berita, waktu aja tengok TV, waktu aja dengar radio. Ketika tu bila kita dengar tembok bedil meriam, kita pun tahulah masuk bulan Ramadan. Jadi tanda-tanda gini juga diiktibarkan, walaupun lemah, akan tetapi boleh juga menandakan masuknya bulan Ramadan. Dalam kitab yang lain ada satu lagi tanda, boleh jadi kita berada di negara orang kafir, negara orang bukan Islam, yang mana orang tak percaya pun nak tengok anak bulan. Akan tetapi orang ramai ketika tu badi duk kata dah masuk bulan Ramadan. Boleh jadi orang bukan Islam duk cara, kita orang Islam tak cara pun termasuk bulan Ramadan ataupun tidak. Tetapi dia duk cara badi duk kata dah, masuk dah bulan puasa untuk orang Islam. Saya duk kecek ramai-ramai, kita tak tahu apa, kita pun dengar dia duk cerita gitu, maka ketika itu juga maka wajiblah esoknya untuk kita berpuasa bulan Ramadan. Lah ni mungkin kita tak nampak benda gini. Orang zaman dulu boleh jadi. Orang zaman dulu mungkin dia ni pergi berdagang di negara-negara asing. Dulu kan orang Arab mari dagang negara kita, lepas tu pergi dekat India, dia pergi ke negara Cina, dia pergi ke negara orang putih. Ada khabar-khabar berita itu tersebar di kalangan pedagang-pedagang dan juga saudagar-saudagar. Maka ketika tu kalulah kita juga ada di zaman tu, kita dengar ada berita gitu, maka ketika itu wajiblah kita berpuasa juga esok harinya. Habislah perbahasan tentang cara kita nak berpuasa melihat kepada 5 tanda tadi. Kita masuk pula kepada tajuk yang baru, iaitu syarat tentang sah puasa. Qala al-musannif rahimahullah, syurutu sihhatihi arba'atu asya'a. Dia kata sini, bermula syarat bagi sah puasa itu ada 4 perkara. Syarat-syarat nak sah ke puasa yang kita buat ni, buat kita katakan ibadat ni, ada 4 perkara. Mesti ada 4 perkara ni
barulah sah puasa yang kita buat. Gapo dia? Pertamanya Islamun, iaitu Islam. Puasa ni hanya sah bagi orang Islam sahaja. Tak sah kalulah puasa dilaksanakan oleh golongan bukan Islam. Non Muslim tak sah dia nak puasa. Walaupun dia rajin nak puasa supaya kita, zaman ni kan ramai sayang-sayang kita duduk universiti, sayang-sayang kita sebelah rumah kita jiran. Bila dia tahu boleh puasa, dia juga nak terah-terah puasa. Sah ke puasa yang dia nak buat tadi tu? Tak sah untuk kita namakan sebagai puasa yang diberi nama sebagai ibadat. Puasa ibadat tak sah. Dengan mana puasa ibadat ni? Dengan mana kata kita terlepas tanggungan kita daripada syarak, dan juga kita diberi pahala atas puasa yang kita buat. Bukan gitu makna dia. Orang kafir kalau dia puasa juga, puasa sekadar tahan diri saja, berlapar sahaja. Untuk jaga tubuh badan dia, kesihatan dia, yalah boleh. Tetapi kalau kata puasa untuk dapat ibadat, dapat pahala, tak dapat dia. Sebab dia bukan ahli ibadah. Kerana dia ni bukan orang Islam. Ijma' ulama Islam bahawa orang kafir tak sah untuk dia laksanakan ibadat puasa. Hak tu golongan orang kafir. Ada satu lagi golongan, iaitu dia ni Islam dah, tiba-tiba dia murtad, dia keluar daripada Islam. Orang murtad juga dia tak sah puasa yang dia laksanakan. Walaupun dia murtad tadi tu sekejap ya. Seminit ya dia murtad. Pagi tu dia puasa, tiba-tiba dia mari tak puas hati, dia kata aku tubik Islam. Tak sampai seminit dia kata kawin taubat mula, kawin tarik balik kenyataan kawin masuk Islam semula. Dia murtad tadi tu. Walaupun qada dia tak sampai seminit, menyebabkan puasa yang dia laksanakan pada hari tadi terbatal, tak sah. Sebab iktikad dia telah berubah. Dia telah bukan orang yang layak untuk berpuasa. Maka ketika itu, walaupun dia telah masuk Islam semula, batal puasa dia kena qada balik selepas ni satu hari. Hari yang dia murtad tadi. Hak ni bagi orang yang murtad. Habis syarat yang pertama. Syarat yang kedua dia kata wa aklun, dan berakal. Bila sebut berakal, maknanya dia boleh bezakan antara yang baik, yang buruk. Itu masuk orang berakal. Dia boleh kenal benda ni molek ataupun tak comel. Ada pun bagi orang gila, bila kita sebut orang gila ni kak, maknanya dia putus piuh dah lah. Dia tak kenal dah bagai comel, bagai buruk. Dia tak kenal dah bini dia tak kenal dah ayah dia. Kadang-kadang orang wi makan pun dia tahu. Kadang-kadang orang wi tahi pun dia makan. Kalau orang jenis orang gila gini, tak sah dia puasa. Begitu juga bila kata boleh kenal antara baik dengan buruk gini, tak sah puasa bagi kanak-kanak yang belum mumayyiz. Kanak-kanak yang masih lagi tak kenal benda yang baik ataupun buruk. Kita cerita hari tu, kanak-kanak ni bagi dua. Ada kanak-kanak mumayyiz, ada kanak-kanak yang belum mumayyiz. Sebelum dia balik tu, budak ni bagi dua. Kalulah dia kenal, nak pergi tandah ke mana, makanan dia kenal, najis dia boleh tahu, benda ni boleh dia buat, benda ni dia tak boleh buat. Ni orang panggil budak yang telah mumayyiz. Budak yang telah mumayyiz, lebih kurang umur 7 tahun, 6 tahun gini, dia telah diberi kelayakan pada syarak untuk puasa. Kalau dia nak puasa, boleh. Sebab apa? Sebab dia tahu beza. Bagi kanak-kanak yang tak mumayyiz, tak sah puasa. Sebab apa tak sah puasa? Sebab dia tidak ada keahlian untuk niat. Bagi orang yang tak kenal baik dengan buruk, lagu mana dia nak puasa? Sebab dia tak boleh nak beza antara niat. Dan dia pun tak boleh nak beza antara boleh makan ataupun tak boleh nak makan. Oleh kerana itu, orang yang tidak mumayyiz, dia tidak sah untuk berpuasa. Ni syarat yang kedua, mesti orang tadi tu berakal. Orang sin rendang sama juga. Orang sin rendang tak boleh juga nak puasa, tak sah. Sebab dia ni orang panggil tercak juga akal fikiran dia. Tu yang kedua. Yang ketiga dia kata wa naqaun an-nahwi haidin, dan bersih, yakni suci daripada seumpama haid.
iaitu benda-benda yang menghalang daripada puasa. Antara benda yang menghalang daripada puasa, antaranya ialah keluar darah haid bagi orang puan, ataupun bagi orang yang beranak dia keluar darah nifas. Jadi kalaulah dia keluar darah haid dan juga darah nifas, dia tak sah untuk dia berpuasa. Nah, dia mesti suci daripada seumpama benda-benda yang menghalang daripada puasa, yang mana kita akan cerita lepas ni lah. Antaranya keluar darah haid dan juga darah nifas. Dia tak boleh puasa. Nah, tak boleh puasa. Dan syarat yang keempat, wa ilmun bikaunil waqti qabilan lis-shaumi. Dan mengetahuilah oleh seseorang tadi keadaan waktu itu menerima bagi puasa. Yakni dia ketahui bahawa waktu yang dia nak puasa tadi tu memang boleh untuk dia puasa. Sebab ada waktu yang tak boleh kita puasa. Tak gitu? Ada beberapa waktu yang mana tidak boleh dia puasa. Kita cerita dah pada hari tu. Nah, ada beberapa waktu yang mana dia ni tidak boleh berpuasa. Ada berapa hari? Ada 5 hari. Yang mana haram bagi seseorang untuk dia berpuasa. Dia wajib kena tahu ada 5 hari yang tidak boleh berpuasa. Antaranya ialah 2 hari raya. Hari raya puasa dan juga hari raya korban. Hak ni haram kita berpuasa. Jangan buat rajin, janganlah tunjuk warak kata nak puasa pada hari raya. Baginda Nabi SAW sendiri tak puasa pada hari raya, kerana hari itu merupakan hari kerajaan bagi orang yang menganut agama Islam. Hari kita bergembira. Jadi kalau dia nak puasa juga pada hari itu, hukumnya haram dan juga tak sah. Dan haram dan juga tak sah kalau dia puasa pada hari raya puasa. Sebab tu tak ada orang yang boleh puasa sepanjang tahun. Takkan ada orang yang boleh puasa 365 hari ataupun 366 hari dalam setahun. Tak ada. Sebab apa? Ada hari-hari yang haram dia puasa. Antaranya ialah hari raya. Begitu juga hari-hari tasyrik, iaitu hari yang ke-11, hari ke-12 dan juga hari ke-13 Zulhijjah. Selepas daripada kita raya hari raya Aidil Adha, hari raya Korban, hari raya kedua, hari raya ketiga, hari raya keempat tu, hak tu juga tak boleh nak puasa. Haram dia puasa. Tak kira lah dia nak puasa sunat ke, dia nak puasa gati ke, tak boleh nak puasa dalam masa 3 hari tu. Hari raya pertama, hari raya kedua, hari raya ketiga, hari raya keempat. Sebab apa 3 hari selepas hari raya tu tak boleh juga? Kerana dinamakan sebagai hari tasyrik, hari orang duduk melontar. Nah, hari orang duduk melontar di Jamrah, hak tu juga tak boleh kita nak puasa. Sebab Nabi SAW larang kita puasa pada hari tersebut. Tak boleh juga. Hak tu 1, 2, 3 hari dah. Hari yang keempat tak boleh nak puasa, iaitu hari Syak. Apa hari Syak? Iaitu hari ke-30 pada bulan Syaban. Biasanya bulan Syaban ni 29 hari ataupun 30 hari ke. Bila hari yang ke-29 kita tengok anak bulan tak nampak, maka kita pun tak puasa lah esok, kerana bukan lagi bulan Ramadan. Jadi hari yang ke-30 tu kita diharamkan untuk berpuasa. Sebab apa? Boleh jadi hari tersebut merupakan hari Syak. Apa yang dimaksudkan hari Syak? Iaitu hari yang mana orang duk kecek pada hari tersebut. Ada orang nampak ke hari anak bulan Ramadan? Orang duk papah pada hari tersebut. Boleh jadi nampak, boleh jadi tak nampak. Jadi oleh kerana itu diharamkan berpuasa pada hari Syak. Hari yang mana orang berpapah-papah untuk berpuasa pada hari tersebut. Yang mana pada hari tersebut boleh jadi juga Tok Qadi tak terima salah satu penyaksian orang yang kata dia nampak anak bulan. Bapa Tok Qadi tak terima penyaksian dia tadi? Boleh jadi kerana dia tak cukup syarat-syarat dia. Boleh jadi ada orang tina kata dia nampak anak bulan, walhal dia ni tak cukup syarat-syarat jadi saksi dah. Oleh kerana itu tak terimalah penyaksian dia. Maka hari yang tersebut, iaitu hari yang ke-30 tu, diisytiharkan sebagai hari Syak.
Boleh jadi hari bulan Ramadan, boleh jadi bulan Syaban lagi. Jadi pada hari tersebut haram untuk kita berpuasa. Hari yang berpapuh pada hari tersebut sama ada masuk bulan Ramadan ataupun tidak. Ni kena tengok dalam kitab besar-besar, diceritalah perihal tentang hari Syak. Dan hari yang terakhir iaitu puasa sunat bagi isteri tanpa keizinan suaminya. Ni juga hari dia puasa. Bining saja-saja nak puasa. Dia tak ayak ke tok lelaki dia. Dan tok lelaki dia juga tak bagi izin bagi dia untuk dia berpuasa. Maka bagi isteri tersebut haram untuk dia berpuasa, tak boleh. Sebab apa? Sebab wajib bagi dia untuk dia ni berkhidmat bagi suami dia. Boleh jadi pada mana-mana masa sahaja pada waktu siang hari tadi, suami dia panggil dia untuk bersama-sama. Maka kalaulah time untuk lelaki dia panggil, tiba-tiba dia kata dia puasa, maka menyebabkan hati terluka bagi suami dia, maka ketika itu berdosalah perempuan tersebut. Maka oleh kerana itu, bagi orang perempuan, isteri bagi seorang suami, dia kena minta izin bagi suaminya untuk berpuasa sunat. Tak boleh dia nak puasa sunat sahaja-sahaja. Sebab boleh jadi tok lelaki dia memerlukan khidmat dia pada hari tersebut. Boleh jadi tok lelaki dia nak makan kalau misalnya, tiba-tiba bini kata hamba puasa hari ni, hamba tak sim masuk. Sudahlah. Marah ke tok lelaki. Ketika tu hari dia berpuasa. Puasa dia sah, tetapi hukumnya haram. Sah dia puasa, tapi haram hukumnya. Yang kelima ni. Jadi syarat yang kita nyatakan sini, dia kata kena tahu waktu yang kita nak puasa ni boleh nak puasa ke tidak. Maknanya jangan berlaku puasa tadi pada 5 hari yang kita nyatakan haram untuk kita berpuasa tadi. Syarat ni tak nanti kena kepada bulan Ramadan saja tak. Kena juga pada hari-hari yang lain. Kita kena tahu hari yang kita nak puasa tu boleh kita nak puasa. Ada orang tanya, selepas 15 Syaban, nisfu Syaban, boleh kau kita nak puasa? Sebab ada orang kata tak boleh nak puasa, ada orang kata boleh puasa. Hari kita berpuasa selepas 15 Syaban. Lepas nisfu Syaban tak boleh kita nak puasa. Sekiranya kita tak sambung dengan puasa pada 15 hari bulan Syaban tadi. Nak puasa selepas 15 hari bulan Syaban, mesti kita kena puasa pada 15 hari bulan Syaban. Sekiranya kita ni putus, tak puasa pada 15 hari bulan Syaban, 16 hari bulan Syaban, tak boleh dah kita nak puasa. Sebab apa? Sebab kita sedang menghampiri bulan Ramadan, supaya tidak ada kesamaran, supaya tidak campur antara bulan Syaban dan juga bulan Ramadan. Kita tak usah orang panggil tukar. Kita sendiri tak ingat dah. Bulan Syaban ke bulan Ramadan? Sebab kita galik duk puasa. Sebab kita duk biasa puasa. Jadi kalau orang nak puasa juga selepas daripada 15 Syaban, syaratnya dia kena sambung dengan 15 hari bulan Syaban tadi. Maknanya sebelum daripada 15 Syaban tu dia boleh puasa dah. Kemudian 15 hari bulan Syaban dia puasa juga. 16 hari bulan Syaban, kalau dia nak puasa, dia kena puasa 15 hari bulan Syaban. Kalau dia nak puasa 17 hari bulan Syaban, dia kena puasa sehari sebelum. Jangan putus daripada 15 hari bulan, kemudian dia nak puasa hari 16, dia kena puasa pula. Dia nak puasa 17, dia kena puasa pula. Dia janganlah kalau kata kita nak puasa 18 hari bulan, tapi kita tak puasa hari sebelumnya, maka ketika itu tidak boleh kita nak berpuasa, kerana boleh menyebabkan ada pertukaran puasa antara bulan Syaban dan juga bulan Ramadan selepas ni. Boleh jadi kita kata tak tukar, tapi tak boleh. Ilah dia tak boleh. Jadi kalaulah jenis dia puasa straight tu, daripada awal 15 Syaban, daripada awal bulan Syaban lagi, dia duk puasa 15 hari bulan pun dia puasa. Tengok 16 hari bulan dia sakit, tak larat nak puasa hari tu 16. Sebelum ni straight dia puasa. Mari hari yang ke-17, dia segar-segar mula. Dia segar nak puasa balik. Boleh kau dia nak puasa? Tak boleh. Sebab putus dah. Syarat nak puasa selepas 15 hari bulan ni, jangan terputus walaupun sehari.
daripada 15 hari bulan Sya'ban. Sekiranya putus, maka hari selepas itu tidak boleh lagi dia berpuasa. Nah, cuma adalah pendapat mazhab lain yang dia kata boleh nak puasa juga dengan syarat tidak memudaratkan untuk dia. Dan janganlah sampai orang jahil kata jadi wajib juga dia puasa tadi. Nah, jadi wajib juga. Sebab apa? Boleh jadi orang tanya, apa dia mau puasa dah? Nah, rajin dah puasa, menyebabkan jadi fitnah kepada orang ramai, maka ketika itu tidaklah dia ni dibolehkan untuk berpuasa sekiranya dia telah terputus hari daripada 15 hari bulan tadi. Faham dah? Mudah tu. Cuma hak ni biasa, dia dekat-dekat dengan puasa kat dia mari persoalan tadi. Samalah juga dengan orang tin biasa-biasanya, lah ni start dah orang dia qada. Nah, start dah dia nak masuk bulan puasa kat dia mari dia mikir tak ada lagi ni. Start dah nak qada mula puasa yang dia tinggal ni. Sebab kalau tak qada kena bayar kafarah dah lah. Nah, setahun tinggal tak puasa, tak ganti puasa dia tadi. Habis situ. Ada lagi lepas ni kita cerita benda tu. Masuk pula tajuk baru selepas dia cerita tentang syarat sah. Dia nak cerita pula syarat wajib bagi puasa. Siapakah yang diwajibkan untuk dia ni berpuasa? Tadi syarat nak sah. Lah ni syarat wajib pula. Sebab ada orang dia tak wajib pun puasa, tapi puasa dia sah. Bila mana cukup 3 syarat tadi. Lah ni nak kata wajib dia puasa pada bulan Ramadan, kena cukup syarat-syarat ni. Kata musannif rahimahullah, faslun syurutu wujubihi khamsatu asya'a. Syarat-syarat wajib berpuasa ada 5 perkara. Kena cukup 5 perkara ni barulah seseorang tu wajib dia puasa. Kalau dah tak cukup 5 syarat ni, dia tak wajib berpuasa pada bulan Ramadan. Untunglah dianya ada kelonggaran pada syarat bui dia. Boleh jadi dia tak cukup syarat, maka dia pun tak wajib dia puasa. Syarat pertama dia kata sini Islam. Orang Islam sahaja yang wajib berpuasa. Adapun orang kafir non muslim tidak diwajibkan berpuasa. Orang kafir tak wajib dia berpuasa. Kerana apa? Kerana dia tak cukup keahlian untuk niat. Kerana dia bukan orang Islam. Maka bila dia ni bukan orang Islam, dia tidak layak untuk niat, maka ketika itu tidak diwajibkan baginya untuk berpuasa. Adapun orang murtad, orang murtad dia wajib qada puasa yang dia tinggal. Selepas mana dia masuk Islam, wajib dia qada semula. Sebab apa? Sebab dia pernah merasai nikmat Islam. Jadi bila dia qada, bila dia masuk semula Islam, maka ketika tu wajib dia qada semula. Seperti tadi kan kita cerita bila dia murtad, tak sah puasa dia. Dan dia wajib qada balik hari yang dia murtad tadi. Kalau kata dia murtad sehari, kena qada sehari. Kalau kata seminggu dia murtad, dia masuk Islam, taubat, 5 hari tadi, kena qada semula. Dia tak serupa dengan orang kafir. Sebab orang kafir bila mana dia masuk Islam, dia tidak diwajibkan untuk dia qada puasa-puasa yang dia telah tinggal dulu. Banyak tahun dia tinggal. Lah ni baru masuk Islam sebab terima hidayah. Lepas tu puasa-puasa dia tak buat sebelum ni, tak wajib dia qada. Sebab dia masih lagi tidak dituntut untuk buat kefarduan berpuasa. Dia tak serupa dengan orang murtad. Orang murtad dia dituntut untuk berpuasa, cuma dia tak buat kerana dia keluar daripada Islam, maka ketika tu dia wajib qada balik. Adapun orang kafir, dia tidak wajib qada. Serupa dengan semaya lah. Dia baru masuk Islam, maknanya bila dia mengucap 2 kalimah syahadat, segala perkara-perkara yang dia buat sebelum ni terhapus semua. Ibarat dia ni sebagai bayi yang barulah lahir, kosong, buku dia kosong, baru start buku baru. Ada pun orang murtad, dia tak serupa. Bukan kata contohnya dia ni buat maksiat banyak belum ni, dia pun mikir lagu mana nak kafarah, nak perhabis mula dosa-dosa dia ni, supaya dia ni terhapus dosa. Dia kata orang kafir kalau dia masuk Islam terhapus dosa. Dia nak buat supaya orang kafir, dia kata dia nak murtad, lepas tu nak masuk Islam semula dengan sangkaan
bila mana dia masuk Islam semula, terhapus segala dosa-dosa dia sebelum ni? Tidak. Orang murtad tak jadi gitu. Hanya orang kafir asli sahaja, bila mana dia mengucap 2 kalimah syahadat, gugurlah segala kesalahan-kesalahan yang dia buat sebelum ni, baru start buku baru. Maka dia tidak diwajibkan untuk qada puasa-puasa yang dia tinggal sebelumnya. Kenapa? Supaya mereka ini ada minat untuk masuk dalam agama Islam. Salahlah kalau kata wajib dia kena qada. Pakat tak saya masuk Islam belaka lah. Nyanyalah. Kalau sebelum ni dia tak masuk Islam, umur 60 baru masuk Islam. Tiba-tiba bila dia masuk Islam kata kena qada. Nah, tahu-tahu dia tak puasa sebelum ni, nak rasa murtad mula. Tak masuk Islam semula. Jadi tak kena. Orang panggil tak ada nilai kemuliaan agama Islam ketika itu. Sebab itu tidak diwajibkan dia qada. Bahkan di sisi Imam Ramli, salahlah kata orang kafir tadi itu dia rasa bersalah, dia nak puasa juga. Nak qada juga puasa-puasa sebelumnya. Imam Ramli kata tak jadi. Tak payah nak gelenyah nak puasa lah, tak jadi teguh. Di sisi Imam Ramli, dia kata tak jadi teguh. Dah lah tak wajib, tak jadi juga. Jadi bagi orang kafir asli ni, kita ayat lalulah mudah dia bila dia mau masuk Islam, ibarat dia mau ni bayi yang baru lahir, kita mulakan kehidupan yang baru, yang lepas kita mula yang baru. Gitu mudah bagi orang kafir. Tu syarat pertama mesti Islam. Syarat yang kedua mukallaf. Apa maksud orang mukallaf? Iaitu orang yang dibebani dengan hukum syarak. Dengan erti kata yang lain, mukallaf ini ialah orang yang dituntut untuk melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Siapa dia orang mukallaf? Mesti ada 3 syarat. Syarat yang pertama mesti dia balik. Orang mukallaf ialah orang yang balik. Yang kedua dia berakal. Adapun orang yang tak balik lagi, orang yang tak berakal, contohnya budak kecil, dia tak mukallaf lagi. Orang gila, dia tak mukallaf. Jadi orang ni tidak diwajibkan untuk berpuasa. Disyaratkan untuk jadi mukallaf, pertama berakal, yang kedua balik, dan yang ketiga sampai seruan Islam yang sebenar kepada diri dia. Maka bagi orang yang gini, dialah yang wajib untuk berpuasa. Adapun orang yang selain daripada 3 golongan ini, mereka ini tidak dinamakan mukallaf. Contohnya orang kafir, orang budak kecil yang tak balik lagi, ataupun dia telah gila, orang ni dia tidak mukallaf, maka tak wajib baginya untuk berpuasa. Cuma kalaulah budak-budak tadi tu dia tak balik lagi, boleh tak dia nak puasa? Boleh, sebagaimana syarat kita nyata tadi. Sah dia puasa asalkan dia mumayyiz sahaja. Sah untuk dia puasa, dan kita juga tak boleh nak larang dia jangan puasa. Kalau budak tak balik ni dia nak puasa, jangan kita larang dia. Bahkan bagi budak yang umur 7 tahun, wajib bagi kita sebagai mak ayah, kita suruh dia puasa sedaya upaya yang dia boleh. Kita ayah mak ni wajib suruh dia puasa. Cuma kalau dia tak larang, dia buka. Supaya apa tu? Supaya dia biasa untuk berpuasa. Umur 7 tahun tu, sebagaimana semaya lah, kita dah suruh dah dia ni untuk biasa-biasa semaya, dia juga biasa-biasa dengan puasa. Kalaulah lebih umur 10 tahun, dia tak mesti puasa juga. Mak ayah boleh nak pukul dia. Pukul untuk mengajar dia. Boleh lah nak rotan. Umur 10 tahun, orang panggil umur dah jana dah. Umur darjah 5 tak usah puasa lagi. Malah ayah, malah ibu tak usah puasa. Mak ayah dia boleh nak bedar dia, ustaz dia boleh nak bedar dia. Sebab apa? Nak ajar dia. Hukum ni kita kiyahlah juga dengan dalam bab semaya. Budak ni kena ajar. Kalau tak ajar, bila naik umur dia dewasa, contohnya tiba-tiba dia balik, maka ketika tu payahlah dia nak puasa. Orang yang tak biasa buat ni kan, payah dia nak puasa. Jadi budak lagi kita kena ajar. Sebab kalau budak lagi kita terajar dah dia puasa, insya-Allah mudah dia nak puasa. Kadang-kadang budak ni dia semangat lagi nak puasa berbanding orang tua. Semangat dia bangun nak sahur sekali, kemudian dia nak buka puasa sekali. Kita orang tua ni malah bangun. Lebih-lebih lagi pula tok lelaki.
Habis ni habis tergeruk nak suruh bangun sahur, tapi tak lelaki malah nak bangun. Sebab apa? Makan banyak dah malam. Kalau kira sedap tidur lagi daripada bangun sahur. Jadi kalau gitu, kalau budak puasa juga kita benarkan untuk dia berpuasa. Habis itu. Yang kedua, insya-Allah pada minggu depannya kita akan sambung syarat yang ketiga dan juga syarat yang keempat. Tak ada dah pada malam ni ya. Insya-Allah kita sambung pula pada minggu hadapan. Setakat itu dululah pada malam ini. Segala yang baik datang daripada Allah, yang kurang itu datang daripada diri hamba sendiri. Aku qauli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.